Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Bicara Minda. Bertemu kembali hari ini di hari Jumaat, penghulu segala hari. Mudah-mudahan apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini, sama-sama kita doakan agar mendapat manfaat dan keberkatan darinya, insya-Allah. Jadinya, hari ini sudah pastinya kita dapat bincang topik yang menarik yang akan dibawakan kepada anda. Saya, Amir, bersiaran langsung di studio MQA. Jadinya untuk perbincangan pada kali ini, tajuk yang kita akan bincang adalah berkenaan dengan conversion TVET. Ya? Jadi topik ini pastinya menjadi tarikan kepada mana-mana IPT yang ingin menukar kategori program akademik yang telah mendapat akreditasi oleh MQA kepada program TVET. Apakah panduan dan bentuk tindakan yang betul yang perlu dilakukan akan kita bincangkan sebentar lagi. Jadi bersama kita di studio MQA, Puan Rosmaliza Muhaiddin, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Akreditasi Sastera dan Kemanusiaan. Selamat pagi, Puan. Pagi. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesudian, Puan, untuk bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih juga kerana memberi peluang. Jadinya, tuan-tuan dan puan, dalam sesi ini, jika pada penonton yang ingin bertanyakan soalan kepada panel, tuan-tuan dan puan-puan boleh kongsikan kepada kami mengajukan soalan di ruangan komen live chat. Kita akan cuba untuk membaca dan menjawab soalan di ruangan komen dalam tempoh masa sesi Bicara Minda kita pada pagi ini. Baik, Puan, kita dah sedia? Okey. Okey, baik Puan. Kembali pada tajuk kita, conversion TVET. Jadinya apa sebenarnya maksud conversion TVET ni dan apakah ciri-ciri program TVET ni? Okay. Silakan. Terima kasih, Cik Amin. Sebelum saya menjelaskan conversion TVET, baik saya jelaskan apa ciri program TVET ini. Seperti yang kita dah nyatakan dalam yang kita maklum bahawa TVET adalah tingkatan daripada pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Ia adalah merupakan program yang menghala tujukan kepada industri, iaitu pekerjaan. Jadi bagi program-program TVET ini, dia dalam KOPTA, iaitu Kod Amalan Akreditasi Program TVET, Code of Practice of TVET Program Accreditation, telah dinyatakan ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh sebuah program untuk diperlakukan sebagai program TVET. So, yang pastinya, yang pertama, dia kenalah berdasarkan Occupational Industry Standard dan Practice yang dah disahkan oleh MQA. MQA ni bermaksud kita bersama JPK, Jawatankuasa bersama teknikal bersama, yang mengesahkan OSIP yang kami panggil ni didaftarkan sebagai OSIP. So, program yang pertama tu mesti berlandaskan OSIP, dan antara yang OSIP yang kita telah daftarkan adalah WBL dan 2U2I. Dan untuk program TVET juga, dia kena ada 50 hingga 70% komponen praktikal. Itu base pada tahap program lah. Kalau degree 50, diploma 60 dan 70 adalah sijil. Dan program TVET juga menekankan skill psikomotor. Dalam tu sebab dia ke arah pekerjaan. Jadi perlu bagi program itu ditekankan untuk psikomotor. Dan yang seterusnya, dia perlu mengandungi pendedahan industri dalam komponen program tersebut berdasarkan tahap lah. Dan untuk yang selanjutnya, memerlukan latihan industri tahap ketiga ke atas. Dan dalam program TVET itu juga perlu mengandungi projek TVET. Ini adalah bagi ciri-ciri program TVET yang kita telah gariskan dalam KOPTA yang kita dah bangunkan bersama. Okey, baik Puan. Mungkin Puan boleh jelaskan juga kandungan yang terlibat dalam surat perkeliling ataupun punca kuasa kepada program ni. Okey, pada tahun 2020, MQA telah mengeluarkan perkeliling bilangan 2-2020 mengenai tempoh conversion daripada program akademik biasa kepada program yang bercirikan TVET yang kita nyatakan tadi, dan itu daripada 20 tarikh conversion tu bermula pada 28 Februari 2020 sehingga 28 Februari 2023. Namun kita faham semasa tu kita dilanda pandemik
dan PPT pun ada kekangan untuk menawarkan program TVET. Jadi atas permintaan yang tinggi terhadap program TVET dan permintaan daripada PPT yang ramai, kita melanjutkan tempoh conversion ini sehingga 31 Disember 2025. So kita ada masa dalam 2 tahun lebih lagi lah untuk memberi peluang kepada PPT menukar status program tu kepada conversion TVET. Okey, baik Puan. Maybe Puan juga boleh kongsikan ataupun terangkan maksud conversion sebelum kita pergi lebih lanjut. Adakah program-program conversion ni terbuka kepada yang berstatus akreditasi penuh ke, sementara ke, atau bagaimana? Okey, untuk conversion seperti yang saya nyatakan tadi, program conversion adalah bermaksud proses penukaran program akademik kepada program TVET. So berlandaskan ciri-ciri program TVET itulah. Jadi bila kita kata menukar status ni, dia terbuka kepada program yang ada akreditasi sementara ataupun akreditasi penuh. Namun kita nak dia tertakluk pada perubahan kurikulum tidak melebihi 30%. Sebab kalau lebih pada tu, kita nak kena tengok lebih lah. Okey, baik. Jadi kalau misalnya PPT tu nak buat conversion kepada program TVET, dia kena tengok dia punya ketetapan dalam KOPTA bagi memastikan program tu selari dengan KOPTA. Memenuhi KOPTA lah untuk dikonvertkan kepada program TVET. Asalkan memenuhi KOPTA lah Puan. Ya. Okey, baik Puan. Kita dah sentuh berkenaan dengan conversion ni. Jadi boleh ke Puan kongsikan tentang perkara ni dengan lebih terperinci berkenaan conversion untuk program berstatus akreditasi penuh dan juga akreditasi sementara? Terima kasih Cik Amin atas soalan. Kalau untuk program akreditasi penuh, selalunya kita minta program itu adalah yang telah dah dilaksanakan OISP yang saya nyatakan tu, dengan contohnya kalau dekat MQA kita ada 2 OISP yang kita guna, WBL dan TU2I. So program yang nak convert bagi program akreditasi penuh ni, dia telah melaksanakan kaedah PNP-nya SWBL. Jadi kalau dia nak convert, dia akan prosesnya lancar lah, sebab dia dah ada pelajar yang matang. Tapi ada juga program yang dalam dia running program akreditasi penuh dan dia mohon penambahan WBL, dan kita akan tengok program ni semasa pelajar yang dah matang di industri. So itu pun ada juga kaedah untuk PPT. Namun ada juga yang PPT yang langsung tak diluluskan lagi pelaksanaan OISP ni dan berminat. Program ni program akreditasi penuh. So dia nak minat conversion kepada program TVET. Jadi dia boleh buat permohonan penambahan mode TU2I ataupun kaedah penyampaian dan pengajaran PNP, WBL. Tapi dia kena tambahlah dalam program suatu program dan mohon kepada MQA. Dekat situ kita ada nyatakan untuk pemaskinian program. Baik. Okey, baik Puan. Selain tu, kita boleh tak Puan kongsikan berkenaan conversion tadi, apa lagi yang perlu IPT kemukakan dalam permohonan ni? Sebelum tu kita cerita dulu akreditasi sementara. Okey, baik. Okay. Sebab kita ada 2 proses. Satu akreditasi penuh, satu akreditasi sementara. So kalau akreditasi sementara ni, sebab program dah jalan dan dah diluluskan dengan pelaksanaan OISP yang kita telah daftarkan, jadi program ni boleh ditukar kepada program TVET. Dan kalau yang belum diluluskan, macam akreditasi sementara, akreditasi penuh tadi saya cakap, dia boleh memohon tambahan pelaksanaan OISP. Namun kita tetapkan tarikh, iaitu sehingga 31 Januari 2025 je siapa yang nak tambah pelaksanaan OISP dalam kaedah PNP dia, WBL atau TU2I. Tapi untuk saya jelaskan lebih sikit, OISP ni kita ada sekarang ni, dulu kita ada 2 je, WBL dan TU2I. Sekarang ni kita dah ada 5 OISP yang berdaftar dalam portal MQA lah. Dan antara 2 tu adalah di bawah Lembaga Jurutera Malaysia. So bila kata Lembaga Jurutera Malaysia, itu adalah badan profesional.
So penilaian untuk 2 OSIT yang kita telah daftarkan ini akan tertakluk kepada badan profesional. So maklumat mengenai OSIT yang berdaftar ni PPT boleh rujuk di website MQA lah. Okey, baik, balik pada soalan tadi. Apa lagi yang perlu IPT kemukakan berkenaan permohonan ni? Seperti yang kita tahu, permohonan bila kata conversion, so kita limitkan dia punya dokumentasi yang perlu dihantar. Selalunya satu permohonan 7 bidang. So bila kata conversion, kita cuma perlukan 4 sahaja. 4 bidang saja. So kita fokus pada bidang 1, bidang pembangunan dan penyampaian program. Bidang kedua, penilaian pembelajaran pelajar. Bidang keempat, tenaga pengajar. Dan bidang kelima, sumber pendidikan. So, PPT yang berminat nak menawarkan program conversion TVET ini, dia boleh download program borang permohonan conversion program akademik ke program TVET dari website MQA dekat shortcut link di TVET. Jadi dan kita juga bagi membantu PPT ni menyediakan borang permohonan ni, kita sediakan panduan permohonan dan penilaian program TVET. Kat situ kita jelaskan apa yang perlu PPT sediakan dalam dokumentasi yang akan dihantar kepada MQA dan apa yang penilaian panel akan fokus pada serta-serta area tersebut. Okey, baik. Kita dah dapat penerangan daripada Puan berkenaan dengan dokumen dan sebagainya. Cumanya Puan, boleh ke Puan terangkan juga apakah proses yang akan berlaku selepas dokumen permohonan untuk conversion TVET ni? Okey, terima kasih Cik Amin. Seperti yang saya cakap, yang pastinya kita perlukan dokumen lah, dokumen permohonan. So, bila PPT telah menyediakan dokumen berasaskan 4 bidang tersebut, dan komplitkan borang permohonan conversion TVET tadi, dia bolehlah hantar ke MQA, ke unit pendaftaran, dan dokumen tersebut akan diagahkan kepada bahagian akreditasi sastra dan kemanusiaan yang dipertanggungjawabkan untuk memproses permohonan program TVET. So daripada situ kita akan semak dan kita akan sekiranya program itu lengkap, kita akan buat proses seterusnya lah, melantik panel penilai. Tapi sekiranya tidak lengkap, kita akan minta maklumat tambahan dengan PPT. Untuk makluman, proses conversion TVET ini kita ada satu sesi di mana mesyuarat pengarasan antara panel dan PPT. Jadi kat situ PPT boleh menyediakan pembentangan untuk menerangkan hala tuju program tu yang akan dibuat conversion TVET. Dan daripada situ satu laporan akan dikemukakan kepada PPT untuk penambahbaikan dan hasil daripada laporan tu kita akan bawa ke mesyuarat jawatankuasa akreditasi. Namun untuk makluman, proses yang kita ambil kira untuk conversion TVET ni dia tak tertakluk kepada tempoh 9 minggu lah. Tak tertakluk pada piagam baru tu. Ini kita keluarkan sebab ini bagi membantu PPT bersedia untuk menawarkan program TVET. Baik. Baiklah, kita dah terangkan kepada penonton berkenaan dengan prosesnya. Cumanya Puan, bila kita sentuh soal permohonan ni, semestinya ia melibatkan kos. Ya? Jadi bagaimana pula dengan kadar charge yang akan dikenakan bagi permohonan ni? Okey. Seperti yang dinyatakan tadi, kita dikemen cuma 4 bidang. Jadi kita pun mengambil kira dengan proses itu, kita pakai charge penilaian berdasarkan perakuan akreditasi sementara. That means untuk level 3, 3,500. Level 4 dan level 5 adalah 4,000 dan level 6, 7,500. Itu adalah yang kadar kita tetapkanlah untuk proses conversion TVET sama ada akreditasi sementara ataupun akreditasi penuh. Okey, baik Puan. Kita dah jelas berkenaan dengan kos tu. Cumanya Puan dah terangkan panjang lebar mengenai permohonan, charge, proses dan sebagainya. Jadi Puan boleh bagi makluman tambahan kepada dalam topik kita pada hari ini. Okey. Just untuk makluman PPT yang berminat bagi menawarkan program conversion TVET lah. Jadi bila program itu telah diluluskan sebagai conversion TVET, dia akan didaftarkan sebagai program TVET.
dan nombor rujukan yang diguna pakai MQA PA ataupun MQA FA itu akan ditukarkan kepada TVET QF untuk akreditasi ataupun TVET QP untuk akreditasi sementara. Dan tarikh kuat kuasa ni, kita bagi program yang dah laksanakan OSP dalam struktur program dia, kita akan mulakan tarikh kuat kuasa conversion bermula daripada tarikh mesyuarat jawatankuasa akreditasi program itu dibawa lah, diluluskan. Jadi untuk tu memang direct selepas tu dia akan didaftarkan sebagai conversion TVET. Tapi bagi program-program baru yang belum melaksanakan OSP dalam struktur program dia, maka tarikh kuat kuasa conversion tu dia lambat sikit. Kita kena tengok selepas lawatan penilaian untuk pelajar yang melaksanakan WBL ke TUTI itu matang di industri. Okey, jadi terima kasih Puan atas info-info tadi. Cuma sebelum kita akhiri sesi Bicara Minda pagi ini, mungkin Puan boleh kongsikan beberapa perkara penting kepada penonton kita pada pagi ini supaya dapat bantu IPT ataupun PPT mengemukakan permohonan conversion TVET yang lengkap kepada MQA. Okey. Untuk membantu, seperti yang saya nyatakan tadi, kita ada sediakan panduan permohonan dan penilaian. So, kita rasa itu akan membantu PPT dalam menyediakan dokumentasi. Dan saya juga lupa nak bagi tahu, sekiranya program tu dah lolos conversion TVET, program tu kena menukar CJ. Kalau akreditasi penuh, dia punya CJ tu kena ditukarkan dan kita chargekan 100. Tadi yang dalam table cost tu, kita ada nyatakan 100. Itu untuk pertukaran CJ lah. Jadi program tu akan dikeluarkan sebagai program TVET dan kita daftarkan ke MQA. Namun jangan risau, coding MQA FA tu masih kita letak dalam MQA sebagai catatan supaya tiada isu terhadap pelajar-pelajar yang telah bergraduat sebelum ini. Jadi itu kita harap dapat membantu PPT lah dalam yang berminat untuk menawarkan program TVET. Okey, baik. Baiklah Puan, terima kasih atas maklumat yang sangat bermanfaat yang telah dikongsikan bersama. Jadi seperti yang dimaklumkan oleh panel kita pada hari ini, sekiranya para penonton yang ingin mendapatkan rujukan boleh didapati di laman web rasmi MQA di bahagian penerbitan. Baiklah, sekarang ni kita buka ruangan kepada penonton sekiranya ada soalan-soalan yang ingin diajukan. Jadi saya boleh tengok soalan ya. Okey, tak apa. Kita teruskan sekarang ni. Kita bagi para penonton yang ingin mengajukan soalan yang berkaitan, anda boleh mengajukan soalan berkenaan di sistem pengurusan pertanyaan dan aduan SPPA yang boleh didapati dilayari di laman web MQA www.mqa.government.my. Buka sahaja laman web MQA akan tertera SPPA. Pegawai kami sedia membantu untuk menjawab segala persoalan. Dan untuk ini, untuk makluman sidang penonton juga, MQA akan mengadakan International Conference 2023 yang bertemakan Curating Future Quality for Higher Education pada 7 dan 8 November bertempat di Kota Kinabalu, Sabah. Untuk maklumat lebih lanjut, anda boleh layari www.mqaic2023.com untuk mengikuti perkembangan berkaitan dengan program. Jangan lupa juga untuk terus follow, like dan subscribe media-media sosial MQA, Facebook, YouTube channel, Instagram dan TikTok rasmi MQA bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan dengan MQA. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menonton siaran ulangan, boleh berbuat demikian di laman rasmi Facebook MQA dan channel YouTube kami. Jadinya sebelum kita mengakhiri sesi kita pada pagi ini, mungkin Puan Ros boleh beri pesanan ataupun kesimpulan daripada pembincangan kita sebentar tadi kepada para penonton di luar sana. Silakan. Okey, conversion TVET ini adalah salah satu macam penambahan proses di MQA. So biasa kita buat akreditasi sementara, akreditasi penuh. So conversion kita bagi tempoh sampai 31 Disember 2025 ini memberi peluang kepada PPT untuk convertkan program akademik kepada program biasa. Jadi kita berharap dengan peluang ini akan menggalakkan PPT menawarkan program berasaskan TVET
Dan program yang ditawarkan itu berlandaskan pada pekerjaan. Jadi diharap ia akan membantu PPT yang berminat dalam menawarkan program TVET dan mempelbagaikan program-program TVET di Malaysia. Okey, Alhamdulillah. Masa sangat mencemburui kita. Kita telah sampai ke penghujung rancangan. Saya pasti dengan perkongsian maklumat ini dapat memberi pencerahan kepada penonton mengenai permohonan untuk buat conversion TVET nanti. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton FB Live MQA yang begitu fokus dan setia bersama kami daripada awal hingga akhir rancangan. Bagi pihak kru penerbitan, ribuan terima kasih juga kepada Puan Rosmaliza Muhaiddin. Terima kasih Puan pada hari ini. Dan terima kasih kerana menonton Mencari Minda. Saya, Amir Syakim. Selamat bekerja. Assalamualaikum dan salam hormat.